warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Profesor Madya Dr. Abdul Latif Ahmad. Dan hari ini di bawah tajuk projek kertas kerja seminar, saya memilih tajuk media baru dan budaya kewartawanan warga merentas sempadan. Saya memilih satu jurnal, iaitu jurnal yang bertajuk Kewartawanan dari Warga kepada Warga, Punca Kewujudan dan Perkembangannya di Malaysia. Saya mulakan dengan pengenalan tajuk. Dan jika dilihat kepada tajuk kertas seminar yang dipilih ini, yang mana ia memberi impak dan implikasi terhadap perubahan gelombang media sekaligus mengetepikan kredibiliti dan juga kesanggupan warga agensi yang terbukti lebih kaliber sebelum ini. Dan perbincangan ini akan ada hubung kaitnya dengan kewartawanan warga yang mudah bagaimana ia dengan mudah dapat menembusi berita sehingga merentas sempadan. Dan perkara ini seolah-olah menampakkan yang wartawan agensi ataupun kewartawanan solo yang dilatih oleh agensi media tempatan masih belum mampu menyaingi kuasa pelaporan wartawan warga dalam memuat naik video dan juga berita ataupun poster untuk merentas sempadan. Jadi doktor, usaha telah dilakukan oleh agensi media tempatan pada waktu ini dalam memastikan wartawan mereka dididik sebaiknya melalui latihan kerja lapangan untuk menyesuaikan keadaan, menjadi wartawan solo memahami fenomena dan senario pelaporan bentuk baru, sensitif dengan persekitaran, terutamanya media dan juga budaya kerja. Dan kalau kita perhatikan bagaimana satu budaya kerja yang dilakukan oleh wartawan warga ni boleh melangkaui sempadan dengan teras dan menjadi fenomena baru yang diikuti oleh rakyat Malaysia. Dan satu senario dalam dapatan saya ialah dalam pembudayaan laporan abad baru di mana wartawan warga yang dianggap sebagai accidental journalist, iaitu mereka yang berada di satu-satu tempat kejadian dan merakamkan gambar dan video kejadian, dan kemudiannya rakaman dan gambar itu dimuat naik di halaman Facebook dan media sosial yang lain, dan ianya lebih deras daripada apa yang dilakukan oleh wartawan media agensi. Dan hal ini seolah-olah menampakkan mereka ini adalah golongan wartawan warga yang telah bertindak seperti wartawan agensi. Tetapi dalam konteks ini kita tidak boleh menggelarkan mereka sebagai wartawan warga kerana mereka berada pada waktu itu tepat pada masanya kejadian yang benar-benar berlaku ketika mereka lalu di kawasan berkenaan. Jadi dalam hal ini golongan ini tidak boleh dianggap sebagai wartawan warga. Saya bawa lebih lanjut mengenai definisi wartawan warga. Dan kalau kita faham tentang aspek wartawan warga ini adalah kadang-kadang mereka ini membuat satu berita yang mereka create atau mereka cipta sendiri, dan kemudian mereka tempatkan berita itu di dalam portal-portal tertentu. Tetapi mereka tidak ada asas, tidak ada pendidikan, tidak ada latihan dalam bidang kewartawanan, tetapi ruang yang ada diberikan oleh agensi-agensi portal ni menyebabkan mereka semakin aktif pada hari ini. Now, budaya wartawan warga pada hari ini adalah kaedah mereka mengumpul, memproses, menyelidik, melapor, menganalisis dan menyiarkan berita serta maklumat dengan menggunakan pelbagai pendekatan, peralatan IT, kemudian internet. Dan ini umumnya bermula dengan pendekatan berasaskan halaman sesawang. Dan saya memakai pendapat itu yang diberikan oleh Bentley et al. Pada 2006. Jadi budaya inilah yang menjadikan mereka lebih agresif untuk memastikan berita yang dihimpunkan dapat segera dipaparkan dalam media sosial sekaligus merentas sempadan. Golongan ini dianggap sebagai pelumba berita untuk memenangi hati netizen dan tidak kira di mana mereka berada. Oleh yang demikian, tajuk ini akan membincangkan lebih mendalam bagaimana media baru menjadi kegemaran wartawan warga sekaligus merubah budaya kerja media informasi bagi memastikan ia merentas sempadan maklumat. Now, saya melihat kepada aspek latar belakang perbincangan ini. Jadi apabila wartawan warga menjadi lebih dominan dalam menguruskan berita di Malaysia, maka mereka dianggap pada hari ini sebagai penting dalam menyalurkan maklumat kepada khalayak, sama ada dalam negara maupun merentas sempadan. Dengan kuasa media baru berteraskan internet, wartawan warga pada hari ini membangunkan pelbagai blog, ruang pelaporan sendiri dalam Facebook page, Instagram, Twitter, LinkedIn dan banyak lagi, seolah-olah mereka adalah wartawan era baru. Antara sebab yang berlaku itu, kita dapat lihat bahawa khalayak ataupun rakyat pada hari ini
melihat berita yang dipaparkan oleh wartawan agensi ini sangat bosan, dan berikutan itu lambatkan blogs dan bloggers menembusi kehendak dan kemahuan rakyat. Dan kalau kita lihat hakikat ini, dia menjadi nyata dan menjadi satu fenomena wartawan warga di Malaysia yang dilonjakkan oleh satu portal pada waktu itu. Dan tentulah dia mempunyai pengaruh-pengaruh daripada asing untuk memastikan portal ini dirancangkan dalam konteks kewartawanan warga. Dan portal ini telah dibangunkan melalui usahawan International Center for Journalists of America, dan tentunya portal ini adalah portal Masyakini yang memulakan program melatih masyarakat untuk menjadi wartawan warga dari kalangan penduduk negara ini. Now, program berkenaan merupakan idea daripada pengasas CEO Masyakini dan Pramesh Chandran. Dan keadaan itu menyebabkan pada persidangan 1 hingga 2 Mei 2010, mereka telah berjaya melatih 180 wartawan warga dari seluruh negara. Now, dalam perkara ini, saya nak bawa isu dan permasalahan. 3 perkara utama, iaitu konflik dalam kalangan pengamal media yang berhadapan tekanan apabila aliran berita ini disekat pihak berkepentingan. Keduanya adalah pengamal media hanya dibenarkan untuk melaporkan berita baik mengenai kerajaan dan tidak berpeluang melaporkan berita mengenai kegagalan kerajaan. Yang ketiga adalah sikap kerajaan yang menakutkan pengamal media tradisional dengan Akta Rahsia Rasmi Akta Keselamatan Dalam Negeri. Hal ini secara tidak langsung telah mewujudkan doktrin diaspora kewartawanan warga. Tinjauan kesusastraan pula, komoditi berita yang melalui era revolusi wujud dalam media sosial. Okey, keadaan ini sangat menyegarkan apabila revolusi berita sedang berlaku di era kebebasan bersuara. Jelas, khalayak semakin teruja mahu menjadi yang pertama untuk melaporkan pecah cerita ataupun viral dengan video aksi dan maklumat. Budaya kewartawanan warga. Budaya ini aku punya, aku suka hatilah. Jadi budaya aku yang punya, suka hati akulah telah menyebabkan wartawan warga ini memilih untuk meletakkan apa saja dalam portal berita yang disediakan oleh agensi-agensi yang bukan agensi berteraskan kerajaan ni. Dan sistem yang kita lihat pada hari ini jelas membuktikan bahawa doktrin yang dibawa ke wartawan warga ini bercorak menyuarakan pendapat secara berleluasa, terstruktur serta dapat diakses secara umum, sekaligus menjadikan rujukan kepada masyarakat sama ada dalam mukim, negeri, negara maupun yang berada di luar negara. Now, dalam aspek kebebasan media, intipati perbincangan ini amat terkait dengan reputasi berita dan sejauh mana ia boleh merentas sempadan tanpa banyak sekatan oleh pihak pemerintah. Walaupun amalan mengetengahkan berita ini anggap satu kebebasan, namun ia sering menjadi pertikaian apabila media arus berdana yang dibatasi halangan pemerintah tidak berupaya menyatakan pelaporan yang telus berbanding kewartawan warga yang bersifat pantas dan menyegarkan. Now, dalam aspek teori pula, teori lanskap media baru ini telah menghiasi kajian komunikasi. Malah bentuk kajian itu banyak menjurus kepada aspek teknologi dengan meneliti terhadap karakteristik yang untuk memperlihatkan kepelbagaian info dan berita, platform media interaktif, aspek viral dan implikasinya. Nah, kewartawanan ini kalau kita lihat daripada teori komunikasi masa, Dennis McQuail dalam bukunya menjelaskan bahawa media baru tidak terperangkap dalam pemilihan berita. Kalau dilihat pada persepsi, saya berikan contoh siakap keli dalam blogspot dan penmerah.com, iaitu adalah 2 portal dan blog yang bertindak sebagai platform kewartawanan warga dalam saluran media sosial. Dan setiap posting yang dibuat oleh 2 media warga ini, ia menjadi ikutan dikongsi oleh pelbagai pihak sehingga ia menjadi viral. Dan secara kesimpulannya, kewartawanan warga pada waktu ini adalah budaya mereka sendiri. Jika kita ingin melihat bentuk kajian berterusan dalam kertas ini, adalah diharapkan ada aspek yang lebih genuine untuk menyaksikan berita ini dapat merentas sempadan melalui fakta yang benar. Dan untuk itu kita harus melihat konsep-konsep latihan tertentu yang boleh diberikan kepada wartawan warga ini secara percuma bagi memastikan mereka juga layak menjadi wartawan warga pada masa depan. Yang penting, kewartawanan warga pada hari ini adalah komuniti terbesar dalam sangkar teknologi dan akan terus menjadi pepijat selagi mana jajaran internet tidak terputus.